ada belajar tentang ciri-ciri ujian yang baik, jadi anda kena faham konsep objectivity, validity, reliability, administrability, usability. Semua tu ada dalam nota. Soalan ke-30 adalah berkaitan dengan bagaimana cara untuk anda membuat kebolehpercayaan. Jadi anda kena tahu berkaitan dengan test retest, cara-cara. So ada dalam nota juga, alternate form reliability, speed half test, semua itu adalah cara-cara seseorang itu hendak mendapatkan kebolehpercayaan dan anda boleh baca konsep-konsep tu. So bila anda baca benda-benda ni semua, kalau anda ada masalah, anda tak faham, anda boleh tanya soalan tu dalam WhatsApp group sahaja. So saya akan balas di situ supaya semua orang pun dia boleh dapat pengetahuan yang kita boleh kongsikan. Okey, soalan nombor 31 adalah berkaitan dengan jadual spesifikasi ujian. So kalau you all ingat, dalam jadual spesifikasi ujian itu kita hendak nilai kesahan kandungan, content validity. So mungkin anda boleh tengok apa yang ada dalam jadual spesifikasi ujian tu. Kena ada isi kandungan, kena ada pemberat bilangan soalan tu, kena ada aras kesukaran daripada taksonomi belum pengetahuan sampailah taksonomi belum sintesis. So mungkin anda boleh tengok juga contoh yang pernah saya berikan. So nombor 32 adalah berkaitan dengan kesahan dan kebolehpercayaan lagi. So ini adalah lebih kepada penilaian aras yang agak tinggi lah. Anda akan diberikan satu statement dan anda dikehendaki untuk menilai statement tersebut. Soalan nombor 33 adalah berkaitan dengan langkah-langkah untuk membuat kebolehpercayaan. Steps in establish the reliability. So anda kena baca jawapan tu betul-betul dan anda kena faham cara nak buat kebolehpercayaan tu tadi. So item nombor 35, 36, 37, 38, 39 ia adalah berkaitan dengan item analysis. Kalau anda boleh buat latihan yang saya berikan anda, yang kita bentangkan pada minggu lepas, sepatutnya anda akan boleh menjawab soalan ini dan boleh jawab betul untuk kesemua soalan 35, 36, 37, 38, 39. So 5 soalan ini anda boleh jawab betul dalam tangan sekiranya anda buat tutorial yang saya berikan dan anda mengikuti perbincangan kita pada hari tersebut. Okey, soalan nombor 40 adalah berkaitan dengan ciri-ciri distractor. Kalau anda ingat, kita ada yang kita panggil sebagai distractor. Distractor dalam ujian objektif tu adalah pengganggu, iaitu jawapan yang salah. So saya ada tanya dekat situ sedikit, apakah ciri-ciri distractor yang baik. Maksudnya kalau anda beri soalan tu ada jawapan A, B, C, D. Kalau tak ada seorang pun pelajar dalam kelas tu yang pilih jawapan D, jawapan D tu memang salah pun, tapi memang tak ada seorang pun pilih, bermakna sebenarnya jawapan D tu adalah distractor yang lemah. Sebab tak ada seorang pun yang pilih jawapan tu walaupun pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah pun tahu jawapan tu distractor tu adalah salah. Soalan nombor 41 masih lagi berkaitan dengan indeks diskriminasi. Kali ini anda dikehendaki untuk menyusun langkah apabila seorang guru hendak menjalankan indeks diskriminasi. Soalan 42, soalan 43, soalan 44, soalan 45, soalan 46, soalan 47, soalan 48, soalan 49, soalan 50. Soalan-soalan ini adalah berkaitan dengan taksonomi pembelajaran. So anda kena faham taksonomi Bloom untuk kognitif, taksonomi Krathwohl untuk affective, taksonomi Simpson untuk psikomotor. Taksonomi Bloom untuk kognitif lebih mengukur penguasaan pelajar terhadap cara menyelesaikan masalah untuk menakul pembelajaran. Taksonomi affective adalah lebih kepada nilai, kepercayaan pelajar, dan taksonomi psikomotor adalah lebih kepada fizikal pelajar apabila pelajar perform certain activity. Jadi anda kena faham susunan, anda kena faham susunan taksonomi tersebut, aras paling rendah kepada aras paling tinggi, dan anda kena faham perbezaan antara satu aras dengan aras yang lain. Saya tak ada tanya tentang vocab, saya tak ada tanya tentang words ataupun verb, perkataan-perkataan yang sesuai untuk
untuk apa, perkataan-perkataan yang sesuai untuk certain domain, tak ada. Okey, ataupun certain aras. Yang saya nak kat sini anda boleh faham apakah perbezaan antara satu aras dengan aras yang lain. Okey, dan anda kena faham contohnya saya kebanyakannya saya bagi keadaan ataupun saya bagi soalan ataupun saya bagi objektif pembelajaran. Anda dikehendaki meneka objektif pembelajaran ini ataupun soalan ini adalah soalan untuk mengukur kognitif ke, mengukur afektif ke, mengukur psikomotor ke, dan kemudian anda dikehendaki untuk menentukan aras. Okay, yang penting anda kena faham perbezaan antara satu aras dengan aras yang lain untuk ketiga-tiga domain pembelajaran. Okey, soalan nombor 51 adalah berkaitan dengan ujian rujukan norma. So, soalan 51, soalan 52, soalan 53 adalah ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria. So, anda kena faham bahawa ujian rujukan norma adalah satu penilaian yang kita buat untuk kita membandingkan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar yang lain atau untuk membandingkan pencapaian antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Itu ujian rujukan norma. Kebanyakan ujian rujukan norma ini digunakan untuk soalan-soalan berbentuk summatif, iaitu peperiksaan-peperiksaan besar atau peperiksaan-peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan pertengahan tahun, yang mana memang kita lebih berminat untuk melihat perbandingan pencapaian pelajar berbanding dengan penguasaan pelajar terhadap mastery learning, terhadap penguasaan konten tu. Tetapi kalau ujian rujukan kriteria, kita lebih berminat untuk melihat penguasaan pelajar terhadap konten tersebut, bukan untuk membandingkan antara satu pencapaian pelajar dengan pelajar yang lain, tetapi untuk membandingkan pencapaian pelajar dengan standard yang kita telah tetapkan terhadap konten yang kita ajar pelajar tadi. Okey. Seterusnya adalah so untuk soalan ujian rujukan norma dan kriteria ni cukup untuk anda faham konsep-konsep tersebut. Okey, soalan 54, 55 adalah berkaitan dengan skor piawai. Okey, hari ini latih tubi yang saya berikan anda pada hari ini, kalau katakan anda boleh jawab, insya-Allah anda boleh jawab soalan peperiksaan nombor 54 dan 55. Soalan 56, soalan 57 adalah berkaitan dengan taburan skor pelajar. Kalau anda ingat, saya pernah tunjuk anda satu slide berkaitan dengan positive skewed and negative skewed. Okey, pencong positif dan pencong negatif. Okey, kalau katakan pencong positif itu menunjukkan kebanyakan pencapaian pelajar itu adalah berada pada markah yang rendah. Kerana nilai min lebih besar daripada markah median dan mode. Okey, jadi anda kena faham, tengok slide yang dalam analisis statistik tu, kalau anda perasan, ada kenapa berlakunya pencong positif, kenapa berlakunya pencong negatif. Saya tak akan tanya apa itu pencong positif, apa itu pencong negatif. Saya tak akan tanya mana satu yang min lebih besar daripada median dan mode. Tapi saya akan tanya adalah apa possibility berlakunya keadaan pencong ataupun skewed begitu. Ini yang adakah murid tu bersedia, adakah murid tu pintar, adakah pembelajaran guru tidak berkesan, adakah masa yang diberikan terlalu singkat. Yang itu anda kena faham konsep ni. InsyaAllah soalan 2 ni adalah sangat senang. Okey, soalan nombor 58 masih lagi berkaitan dengan analisis statistik tadi. Ini lebih kepada soalan aplikasi lah. Contohnya macam kalau anda sebagai seorang guru, macam mana anda nak lakukan analisis statistik tu, adakah anda nak gunakan nilai min ke, median ke, mode ke, nak guna skor piawai ke. Jadi ini dia lebih kepada general knowledge anda apabila anda memandang pengukuran penilaian itu sebagai satu pengetahuan yang luas lah. Okay. Jadi dia tak ada macam certain topik yang khas. Dia lebih kepada, saya lebih tanya kepada general. Okay. Jadi saya rasa untuk soalan nombor 58, 59 dan 60 ini dia lebih kepada soalan general. Contohnya untuk menghasilkan penilaian yang baik tu macam mana. Okey. Okey. Dan ada soalan nombor 59 ni saya rasa macam mungkin saya tak pernah cerita dengan anda. Soalan nombor 59 ini adalah berkaitan dengan kaedah pemeriksaan. Okey, kaedah pemeriksaan kalau anda boleh buat sedikit pembacaan. Anda buat sedikit pembacaan berkaitan dengan pemarkahan secara holistik dan juga secara analitik. Okay?
Kalau saya boleh share screen dengan anda sekejap. Ya. Okay. Apabila seseorang guru itu membuat penandaan terhadap mungkin assignment, saya boleh kata contoh assignment. Kita ada dua jenis rubrik ataupun penandaan yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu kita panggil sebagai holistik. Yang kedua kita panggil sebagai analitik. Okey, bezanya kalau katakan saya tengok kat sini. Kalau katakan analisis analitik ni. Okey, saya pergi analitik dulu. Analitik ni lebih sesuai digunakan untuk kita nak track progress pelajar dari semasa ke semasa. Okey, kalau anda nampak dekat sini katakan anda nak tanda satu assignment, anda nak tengok dari segi summary yang dibuat, argument yang dibuat, grammar and mechanics dia, formatting dia. So kalau anda nampak setiap satu content yang dia nak nilai tu dia letak kat sini, summary, argument, grammar and mechanics and formatting. Dan untuk setiap content yang dia nak tengok tu juga dia akan berikan markah-markah dan setiap markah itu dia akan bezakan. Kalau dapat 8 markah, ini kualitinya. Dapat 6 markah, ini kualitinya. So ini sama macam rubrik yang saya berikan anda dalam pengukuran penilaian juga untuk menilai anda punya assignment. Satu lagi adalah holistik. Okey, kaedah holistik ni dia tak tentukan dah. Okey, kalau anda perasan analitik ni dia ada content. Tapi kalau holistik ni satu yang content, yang summary, argument, grammar, formatting ni semua dia dah masukkan dekat sini. Tengok all my points appear with appropriate development. Ini content dia, ini flow dia dan ini grammar dia. Maksudnya kalau excellent, okey, ini adalah ciri-ciri excellent dan ini markahnya. Ini ciri-ciri very good dan ini markahnya. Maksudnya dalam description yang ada untuk excellent, very good, good needs work, weak dan juga fails ni, dia dah termasuk ke semua konten yang ada dalam analitik ni. Jadi kalau ini dia lebih sesuai untuk kita nak buat pemarkahan akhir. Contohnya macam kalau anda ada Viva, anda buat pertandingan inovasi ke, so kita nak judge you punya produk akhir tu, kita lebih sesuai gunakan holistic assessment, holistic marking ni. Berbanding dengan analitik ni lebih sesuai kalau katakan you buat assignment, saya minta anda hantar sikit-sikit, tunjuk sikit-sikit. Yang ini kita boleh tahu bagaimana perkembangan pelajar dari semasa ke semasa untuk summary, argument, grammar dan juga formatting. Ini contoh. Jadi ini adalah analitik dan ini adalah holistik. Okay. So itu adalah soalan nombor 59 dan soalan akhir juga adalah sesuatu yang sangat general yang mana dia berkaitan dengan bagaimana untuk menghasilkan satu pentaksiran yang berkualiti. Okay. Yang ini memang anda kena berfikirlah. Berfikir berdasarkan kepada pilihan jawapan yang saya berikan kepada anda. Okay. So itu adalah 60 soalan yang mana sebenarnya dia merangkumi semua topik. Okey, cuma saya tekankan sikit-sikit lah supaya anda boleh emphasize apa yang anda perlu ulang kaji lebih. Okey, untuk anda punya peperiksaan akhir nanti. Okey. So, tadi sebenarnya saya berikan anda latihan itu disebabkan saya punya line tidak berapa okey. Okey.